Yang ni contoh papirus. Papirus ni dalam tulisan heretik. Papirus ni dikenali sebagai papirus Rhine sebab orang putih yang beli scroll ni nama dia Encik Rhine. Dan Ahmes ni adalah orang yang tulis papirus ni. Okay, so kadang-kadang dikenali sebagai papirus Ahmes. Okay, tulisan dia adalah hieratik. Hieratik ni adalah tulisan para pendeta. So Ahmes ni seorang pendeta lah. Sebab dia dulu-dulu di Mesir tu, orang-orang biasa tak belajar matematik ya. Tak berapa belajar matematik sangat lah sebab dia hanya buat kerja-kerja yang berat sahaja. Setakat yang kita tahulah. Mungkin dia ada belajar mengira tapi tak sampai level pendeta ni lah. Okay, so nampak dia ada buat bentuk-bentuk geometri, ada buat bentuk segitiga, ada bentuk geometri macam ni. Jika ada masa kita akan tengok masalah-masalah ni, insyaAllah masalah geometri dalam tamadun Mesir. Okay. Alright, so buku Papyrus Ahmes ni, kenapa dipanggil Papyrus Rhine? Dia dibeli oleh Encik Henry Rhine dari Scotland di Mesir pada tahun 1858. So sebenarnya papirus ni memang, saya pun pernah pergi Mesir dekat Egypt. Mereka memang jual papirus ni dekat tepi-tepi jalan ya. Dia macam okey nak beli papirus yang lama ke, gali-gali lepas tu dia jual. So agak rugilah di situ kerana sekarang ni mungkin mereka dah agak menghargai lah sejarah, tapi dulu-dulu dia memang jual saja apa yang mereka dapat cari, kemudian mereka jual. So dia adalah buku panduan untuk menjawab 85 masalah matematik dalam papirus tersebut. Okay. Dia tidak lengkap hingga 1922 sebab orang yang kutip papirus tu dia jual separuh, ada yang jual separuh lagi kat tempat lain. So sekarang ni dia ada dekat British Museum juga, of course lah. Sebab British Museum ni antara museum yang paling popular di dunia kerana dia ada benda-benda macam ni. Dia ada Rosetta Stone, dia ada Rhine Papyrus. So ini antara benda yang paling mahal dan paling popular di British Museum lah. Tarikhnya pula adalah lebih kurang 1650 BCE. Jadi seperti mana saya cakap tadi, 1650 BCE ni adalah 1650 tahun tambah 2020 tahun. So adalah 3670 tahun yang lalu. Okay. Alright. Okay, cara kiraan. Dia kiraan Mesir kuno adalah bersifat penambahan dan pengurangan. Yang ini simbol tambah, ini simbol tolak lah. Seperti kaki orang datang dan pergi. Okay, so pendarapan. Okay, pendarapan ni dia agak panjang sedikit. Saya rasa saya akan bincangkan lebih lanjut dalam kelas akan datang. Tetapi saya akan bagi satu contoh ringkas je untuk kelas ni, dan kelas akan datang kita akan buat lebih latihan. Okay, so fokus kejap sebelum kita habiskan kelas. Untuk darab 2 nombor, katalah adalah nombor tu 19 dengan 71 so saya tak guna dah simbol dia sebab 19 ni simbol dia apa? Simbol dia adalah N, lepas tu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kan? Lepas tu 71 simbol dia apa? Ada 7 yang macam N ni. Kan? 8, 7. Okay, dan 1. Okay. So itu simbol dia. Tapi untuk memudahkan pemahaman anda, saya gunakan nombor kita, nombor biasa. Just bear in mind lah, sebenarnya orang Egypt ni dia tak tulis nombor macam kita, dia tulis nombor macam simbol-simbol macam ni. Okay. Katakan kita pilih 71. Dan kita nak dapatkan nilai 19 darab 71. So cara orang dulu buat, dia tak hafal sifir dia cuma gunakan penambahan saja. Okay. Okay, contohnya 19 darab 71. Ni 71 Dia tahu tu. Okay, so 71 darab 2. Okay, dia tak panggil darab, dia panggil gandaan 2 71. So 71 tambah 71 dapat 142. So 142 ni 2 kali tambah 71. Okay. Kemudian ni hanya penambahan. Kemudian dia tambah 2 kali 142. Yang di sini adalah 142 tambah 142 dapat
284 di sini. Jadi 2 kali serambah 142 dia tahu adalah 4 kali 4 gandaan 71 di situ. Dan kemudian dia tahu 8 kali gandaan 71 adalah tambah 284 kepada 284. Kan, kita tambahkan saja. Ini penambahan kita tapi penambahan mereka bayangkan lebih banyak nombor kan. 8 nak kena tulis sampai 8 kali, 6 nak kena tulis sampai 6 kali. Kita dapat 568 di sini. Dan dia tahu lagi gandakan 568, kita dapat 16 kali 71. Okey, kemudian dia kata dia nak 19 kali. Macam mana nak dapatkan 19? Dia tahu 19 adalah 16. 19 adalah 16 tambah 2 tambah 1. So, sekejap, tukar colour je. Okay, dia tahu bahawa 19 adalah 16 tambah 2 tambah 1 dapat 19. Maka dia tahu bahawa 19 darab 17 ataupun gandaan 19 darab 71 ataupun gandaan 19 kepada gandaan 71 19 kali adalah jawapannya adalah 1349. Okey. Ada soalan tak untuk yang ni? Ni cara gandaan. Ada? Kalau tak faham sila tanya. Sebab nanti minggu depan saya nak teruskan lagi cara gandaan ni sebab ini adalah cara gandaan yang berkaitan dengan binary. Saya tak faham. Tak faham. Okey. Saya terangkan satu-satu. Kat mana tak faham, bagi tahu Okey. Dia nak dapatkan 19 darab 71. Okey. Kemudian dia pilih nak gandakan 71. Kita akan pilih nombor yang besar lah sebab kita nak gandakan 19 kali sebab kita biasakan pilih gandakan yang kecil. Okey, 71. 71 ganda 2 adalah 142. Yang itu faham tak? Okey. Okey, so dia tulislah ada ganda 2, tulis 2 kat sini kan? Faham tak? Faham. Ni, dia tulis 2 kat sini. Okey. 142 ganda 2 adalah 284. Faham ke? Faham, okey. Okey, tapi dia tulis 4 kat sini. Sebab dia tahu yang ini adalah gandaan 2 kepada 71 kan? Lepas tu, tapi 284 ni adalah gandaan 4 kepada 71 lah. Maksudnya 284 ni adalah 71 tambah 71 tambah 71 tambah 71. Okey? Okey, okey. Okey, saya clearkan balik. So, fikir macam ni lah. Nombor yang nak digandakan adalah 71 Kat sini 142 kerana 142 adalah 71 tambah 71. 2 kali tambah, okey. Kat sini adalah 4 adalah 4 kali tambah 71. Okey. Kat sini adalah 8 kali. Banyak pula nak tulis 8 kali. Okey, yang ni adalah 16 kali. Sampai 16 kali. Okey, faham ke tak? Okey, faham. Lepas tu, dia tahu, so kalau kita nak jawapan untuk 7 darab, 16 darab 71, jawapan dia 1136 dah lah kan? Tapi dekat sini dia nak 19. Betul? Betul. Jadi dia nak 19 darab 7. Jadi 19 adalah 16 tambah 2 tambah 1. Okey? Dapat 19. So, kalau kita nak dapatkan gandaan 19, okey, kita tambahkan saja yang darab dengan 16 ni 1136, yang darab dengan 2 ni adalah 142, yang darab dengan 1 ni adalah 71. So, yang ini tambah semua dapat 1349. Okey. Inilah jawapan dia. Yang ni adalah hasil tambah. Ya. Tak apa. Habiskan dulu nanti saya tanya. Okey. Lagi sikit je, saya just nak tulis kat sini. 1136 tambah 142 tambah 71.
Okey. Dapatlah 1349. So di sini tidak perlu mendarab sebarang hasil, tak perlu mendarab tak perlu menghafal sifir. Hanya menggunakan penambahan untuk mendapatkan jawapan. So sebenarnya dalam komputer pada zaman sekarang pun mereka tak ada sifir darab. Mereka gunakan sistem seperti ini. Dipanggil sistem binary. So saya nak anda faham sistem ni betul-betul sebab saya akan minta anda buat berbagai-bagai bentuk pengiraan dalam bentuk macam ni lah. Dia ada cara yang lain untuk kita mendapatkan pendarapan. Pembahagian pun akan guna sistem macam ni. Okay, so boleh tanya soalan? Doctor, I just have one query. The 19 can also be written as 10 plus 9, kan? Kenapa tergelak tu? Minta maaf. Oh, tak apalah. Gembira tak apa. Okey, boleh tulis sebagai 10 darab tambah 9 Itu soalan dia. 10 tambah 9. Okey, kemudian awak nak buat macam mana? Maksudnya I will limit my, kan sebab kita kena cari gandaan sampai for the case that you have done, it requires us to find the gandaan until 16, right? So if I were to choose small numbers, probably it would end in a shorter time, and you get what I say. Boleh, tapi then awak kena buat yang 10. So 10 yang terdekat dia adalah gandaan dia adalah 8 kan? Awak kena tambah 8 dengan 2 untuk dapatkan 10, right? Untuk 9, awak kena tambah 8 dengan 1. Jawapan dia akan sama jugalah. Boleh juga. So it depends mana-mana nombor yang kita boleh pilih lah. Ya. Tapi dia tidak ada, the main point lah dia tak ada sifir darab dan dia hanya gunakan penambahan saja.